Okey kelas, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga selamat malam kepada semua murid ISK tingkatan 2. Kelas ganti malam ni, saya kata saya nak sambung yang bahagian image ke, yang format image kan, betul tak? Iaitu bab 2, bab 2.2, bukan 2.1. Kalau bab 2 tu, yang 2.1 tu melibatkan nombor perduaan kan untuk tingkatan 1 ni. Tingkatan 1 kalau bab yang 2.2 tu, satu lagi bab yang 2 juga, satu lagi adalah ukuran data. Ukuran data ni melibatkan image dan juga audio. So kalau image, kita nak tahu macam kalau sesuatu benda kan, kita nak tahu dia punya berat, kita gunakan ukuran kilogram kan, kg. Kadang nak tahu panjang atau jarak satu tempat atau jarak satu tempat yang jarak kalau melibatkan jarak, kita selalu gunakan meter ataupun kilometer kan, dia punya ukuran dia. Kalau nak tahu macam buku ni ke kan, buku ni kalau nak tahu dia punya panjang lebar dia, kita gunakan sentimeter kan, milimeter kita ukur. Takkanlah kita kalau buku kita gunakan ukuran kilometer kalau nak ukur buku, itu melampau pula kan. Kalau nak berapa panjang buku dalam kilometer, jenuh nak kira kan. Kalau kilometer sangat panjang kan, 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Jadi semua tu ada ukuran-ukuran. Kalau kamu nak tahu berat, panjang kan, tinggi, semua tu ada ukuran. Begitu juga dengan image. Nak tahu image, ukuran image tu apa dia, dia bukan ada satu, bukan dua, dia ada 3. Kalau yang lain tu ada satu je kan. Kalau panjang, dia ada ukuran yang macam apa, panjang lah kan, daripada A ke B jarak dia, dia ada. Tapi kalau untuk image ada 3 perkara yang perlu dilihat. Pertama, perlu dilihat dari segi resolusi dia. Resolusi mengambil kira bilangan piksel. Resolusi dia gunakan piksel. Lagi banyak piksel yang ada dalam sesuatu image tu, lagi cantik image tu, lagi jelas image tu, lagi tajam image tu. Itu kalau melibatkan resolusi. So resolusi diukur dalam ukuran DPI, dot per inch. Dan dalam kelas hari tu juga kita telah pun ada berbincang sikit. Ada di antara kawan-kawan kamu ni dia tahu bukan DPI je, ada satu lagi PPI. Macam saya type dekat chatting ni kan, ada DPI, ada juga ada PPI. DPI dot per inch, tak salah saya Luqman Hakim kot, dia ada bagi penerangan sikit. Dot per inch tu apa beza dia DPI dengan PPI kan? Kalau DPI kita gunakan pada mana? Pada helaian kertas. Macam gambar di kertas, gambar di buku, dia gunakan DPI. So kalau cantik tu image pada buku, pada majalah ataupun pada kertas yang dicetak tu yang bercetak tu, lagi banyak warna yang digunakan. Dia pakai warna dalam bentuk titik tau. Itu sebab dia dot per inch. Kalau PPI pula, pixel per inch. Yang tu baru guna pada screen monitor kan, yang nampak secara digital tu, baru dia guna pixel per inch. Dia gunakan pixel. Lagi banyak pixel pada image yang di screen tu, lagi cantik atau lagi jelas image tu. Tu beza dia. Tapi cara pengukuran sama, tetap menggunakan bilangan pixel. Dia gunakan bilangan pixel. Okey, itu pertama. Yang kedua, untuk melihat apakah dia ukuran image kan. Pertama kita tengok dari segi resolusi dia, yang kedua kita tengok dimensi. Dimensi pun juga guna pixel juga. Dimensi guna pixel juga, tapi dia akan ukur panjang dia, panjang image tu, dan juga tinggi dia. Kalau begini lebar lah kan, kalau begini tinggi lah. Tapi kita tengok skrin tegak tu, kita nampak lebar dah tinggi lah, lebar dah tinggi. So dimensi dia gunakan panjang dan juga lebar dan juga tinggi kan. Kira panjang boleh tak kira lah, asalkan ada melentang ni. Bilangan pixel melentang satu image dengan bilangan pixel menegak satu image. Itu je, melentang dengan menegak. So itu untuk dimensi. So lagi banyak dimensi, lagi banyak pixel dalam satu image tu, kalau ini dimensi pula, lagi banyak pixel dalam satu image tu, lagi besar size image itu.
size image tau, bukan size file, size image. Kalau tadi resolusi tadi lagi banyak pixel, lagi cantik kan dia punya quality image tu. Tapi kalau dimensi pula lagi banyak pixel, lagi besar image tu. Okay, boleh kan? So secara tak langsung je kan, bila pixel semakin banyak pada resolusi, bila pixel semakin banyak pada dimensi, of course sudah tentu yang akan turut terima besar itu adalah size file dia. Bila disimpan file dalam komputer, size file dengan image tu akan jadi lebih besar lah. Kalau tu image yang cantik, image yang besar, yang memang buat besar lah size file dia. Kan size file dikira dalam bentuk apa? Apa tu? Kilobyte kan, megabyte, gigabyte, dikira dalam bentuk tu. Okay, itu adalah berkaitan dia. Pixel lagi banyak pada resolusi, pixel lagi banyak pada dimensi akan menyebabkan size file image tersebut juga akan besar. Okey, yang ketiga pula. Kedalaman bit warna. Bit warna pula bila jika pixel digunakan untuk melihat kepada resolusi dan juga pixel digunakan untuk melihat apa tadi tu, dimensi, tetapi kalau kedalaman bit warna tak pakai pixel. Nama pun ada bit kan, nama dia pun kedalaman bit warna, ada bit tu. So bit tu adalah size. Okey, size. So bit tu dikira dalam bentuk digit. So nombor-nombor digit bit tu akan dikuasakan kepada nombor asas 2. Sekiranya image tu ada kedalaman bit warna sebanyak katalah 2 bit warna. Okey, ada 2 bit warna. So 2 bit warna, bagaimana nak tahu bilangan warna dia? So kita kena kuasakan 2 tu. 2, okey, berapa pun kena 2 kuasakan dengan yang 2 tadi tu. Nak macam 2 tambah 2 juga kan? Tapi bukan 2 tambah 2. Ni adalah 2/2. So warna dia kita ada 4. Macam tadi yang kita tulis tu ada 4 warna. So untuk image yang ada 2 bit warna, okey, ada kedalaman 2 bit warna, dia ada warna sebanyak 4. Dan kamu boleh tengok dalam buku teks, ada halaman buku teks form 1 kalau tak ada kamu buka lah yang digital ni. Buat 2 40 tadi, 43 29, 30. Okay, 43 this one. Okay, dah macam welcome lah ni. Okay, masak lagi. Tak lagi. Okey, tu dia. Okey, tadi yang ada gambar yang ada image yang ada 2 bit warna, yang ni lah. Pada Raja 2.8 ni. Ini foto dengan kedalaman bit warna dia adalah 2. Kalau 2 bit warna, dia punya warna dia ada 4. Kita nampak ada 4 warna kat sini, nampak 4. So setiap warna tu diwakilkan dengan kod binary, dengan digit binary 00, 01, 10 dengan 11. So yang Raja 29 ni pula, dia punya kedalaman bit warna ada 3. Kau nampak warna pun dah semakin berubah. Kalau melibatkan 1 bit warna ataupun 2 bit warna, kau nampak dia tak ada warna langsung kan. Kalau 1 bit warna lagi lah, 2 kuasa 1. Ni Raja 2.1 ni 2 kuasa 1 bit warna. So dia ada hitam putih, kau nampak lah pada jadual dia kan. Kalau 2 kuasa 1 dapat 2, bermaksud image tu ada 2 warna aja. So betul kan ada warna dia, hitam dan juga putih. Lepas tu kamu tengok gambar Rajah 2.7 ni pada buku teks ni atau pada paparan yang saya tunjuk ni, memang sangat odoh kan, hitam putih kan. So bila naik 2 bit, dia ada 4 warna. So kau nampak hitam putih juga, tapi hitam putih dia ada beza kan. Dia ada kelabu sikit, ada cerah sikit, ada hitam pekat kan. Dia ada, kau nampak ada perbezaan kat situ sebab warna dia semakin banyak. Lepas tu bila 3 bit pula, lagi banyak lagi warna ada. Saya nampak kalau 3 bit berapa? 2 kuasa 3. Berapa 2 kuasa 3? 2 kuasa 3 berapa? 8 kan? Okay, thank you Akil. 2 kuasa 3, 8. Bermaksud untuk image pada Raja 2.9 tu ada 8 warna. Ada 8. So nampak cantik sikit. Baru nampak ada colour merah keluar. Tapi tak secantik macam Raja 2.10. Sebab dia 8 bit pula. Image dia 8 bit. Kalau 8 bit berapa pula warna dia?
208 berapa? Dah makin banyak tu. Tu dia, okay. Okay, thank you Balkis. 208 betul ya? 256. Betul. 256 warna yang ada pada darjah 2.10, 2.10 ni. Kau nampak dengan warna 256 warna pun dah nampak cantik kan? Tapi kalau darjah 2.11, 2.11 lagi cantik sebab dia ada 16 juta warna kat situ. Kerana image tu ada mempunyai kedalaman bit dia 24 bit. Kalau 2.24, kau boleh tengoklah pada rajah di halaman 42 tu 24 bit. Berapa? Ada 16,777,216 warna pada image 2000 pula. Pada image rajah 2.11 ni. So nampak warna tu dia lebih nampak live lah. Lagi banyak warna tu lagi nampak cantik. Okay. So kesimpulan kita boleh katakan di sini, jika resolusi lagi banyak pixel, image tu akan nampak lebih cantik, lebih tajam, lebih jelas. Kalau dimensi pula, lagi banyak pixel, image tu akan nampak lebih besar. Okay. Kalau kedalaman bit pula, kedalaman bit ni lagi banyak bilangan bit warna dia, image tu akan jadi lebih cantik. Betul, dia macam resolusi tapi yang kedalaman bit warna ni dia akan tumpukan pada warna, pada color. Pada color. Bilangan warna akan lebih banyak kalau bit dia semakin tinggi. So kesan dia, hasil dia menyebabkan image tu akan menjadi lebih cantik pada warna. Warna dia akan jadi lebih hidup. Warna dia akan lebih cantik. Berbandingkan kita nak tafsirkan resolusi, tak sebut pasal warna. Dia sebut image itu jelas, image itu cantik, image itu lebih tajam. Dia nampak begitu. Dia tak sebut warna. Kalau kedalaman bit warna, sebut pasal warna. Sebab dia hanya melibatkan bilangan warna. So tu tiga perkara, tiga jenis ukuran yang dilihat untuk mengenal pasti sesuatu image tu. Dia cantik ke, dia hodoh ke kan, dia besar, dia kecil, semua ada kat situ. Warna sikit, warna banyak, itu je ukuran yang digunakan untuk mengukur dia punya kecantikan sesuatu image. Okay? Takkan ni boleh ya, ni saya dah ulang banyak kali, patut kau kena ingat ni. Dan kata hafal pun elok hafal lah kan. So daripada warna tu pula, okay, ini yang kelas saya tu, ni yang nak sambung pada malam ni lah. Daripada warna tu pula, dia ada pula jenis-jenis dia. Dia ada format 4 jenis. Ada 4 jenis format image. Dalam buku teks tu seperti di halaman 48. Dan seperti kau nampak di skrin sekarang ni, ni dia punya jenis-jenis file lah kalau yang melibatkan image. Ni nak refresh balik, nak ingatkan balik. Ini telah diajar semasa kamu form 1 dulu. Tapi biasalah pada form 1 naik form 2 ni kan lupa juga kan. Lupa. Okay. So saya ingatkan balik, ini dia yang form 1 punya. Okay. Ada 4 jenis. 4 jenis ni memang setakat ni dalam buku teks dia hanya tumpukan pada 4 jenis ni lah. 4 jenis ni, iaitu JPEG, GIF, BMP dan juga TIFF. Memang kau nampak ada dia punya huruf tu kan. Kalau JPEG ni kan ada 4 huruf, JPEG. Saya pun lebih senang dipanggil JPEG ataupun JPG. Kalau yang TIFF tu panggil TIFF pun ada TIFF. Sebab dia ada TIFF. Tapi apa benda pun tak kisah, tak ada masalah. Kalau kamu sebutkan TIFF pun diterima, TIFF pun diterima. Begitu juga dengan JPEG. Kamu tulis JPEG pun boleh, tulis JPG pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, JPEG je yang bitmap. Semua ni hanya melibatkan warna. Warna tau, warna. Bilangan warna banyak, bilangan warna sikit. Tapi yang paling sikit lah daripada 4 ni adalah GIF. GIF adalah warna paling sikit. GIF tu paling sikit. Sebab maksimum warna dia adalah 200. Hanya 256 warna saja untuk GIF. 256. Sikit je. Sedangkan yang JPEG, BMP dengan TIFF, maksimum warna 16 juta. Maknanya kalau kata bit tu kan, kalau JPEG, BMP dengan TIFF tu kan, dia punya bit tinggi, 24 bit. Tapi kalau yang GIF, bit dia 8 tadi kan? Betul tadi? 8 bit sahaja. Sebab warna paling maksimum pada GIF, GIF ni
hanya 256 warna saja. Kau nampak dia ditulis kat situ. Banyak digunakan ni GIF banyak digunakan di internet. Format GIF sesuai digunakan untuk image yang mempunyai warna sehingga 256 warna. Dia sangat sikit. So bila melibatkan warna yang sikit ni, secara automatik dia punya size file warna dia, size file dia akan sikit lah, akan kecil lah sebab bilangan warna dia sikit. So dia paling, nak kata paling hodoh lah. Tapi apa-apa kegunaan GIF ni kan, dah tahu dia hodoh kan, nanti tak cantik buat warna tak banyak, warna 16 juta lagi cantik pada image tu. Kenapa kita kena keluar ada GIF? So ada ketikanya macam penggunaan ni macam di situ, dia tulis juga di situ, dalam untuk melukis atau melibatkan animasi kan, bukan animasi anime kan, lukisan kartun tu, dia tak perlu warna yang live sangat. Dia perlu warna yang elok-elok je, just nice. Sebab untuk lukisan karikatur kan, mana perlu warna yang lawa-lawa kan. Kalau warna dah banyak sangat pada karikatur tu, bila nak boleh lukis kan, punya banyak warna nak kena cantum kan, sampai 16 juta warna. Ni kalau 256 warna pun 256 warna pun dah cukup banyak kepada image yang lukisan dan juga kartun ni kan. Sebab itulah GIF digunakan. Dan juga GIF ni dia boleh image tu bergerak macam boomerang. Dia bergerak berulang-ulang. Tu GIF boleh buat. So kalau kamu nak cipta GIF kamu sendiri kan, boleh buka dalam internet, kamu type lah GIF animator. Kalau type GIF animator, kamu akan dapatlah website yang memberi kamu kemudahan membuat GIF tu. Kamu type GIF animator. Okey je, tak betul. Nanti kalau website aku ambil ada banyak ni, ada. Ada yang free-nya, ada yang free ni ada. So bila ada GIF animator, dia minta kamu letakkan image, beberapa image, lepas tu dia akan compile dan dia akan bergerak lah. Dan size dia sangat kecil, tak sampai megabyte pun. Di kilobyte je size file dia. Kecil itu memang sangat berguna lah. Okay. Alright. So bila kita dah ingat tu, bila kata GIF ni, warna dah lain. So bila kamu sebut pasal bilangan warna je untuk menceritakan tentang format file image ni, kamu dah dapat markah kat situ kan. Sebut warna je. Kalau GIF 256, okay, cukup. Yes. So lagi 3 ni, JPEG, BMP dengan TIFF. Tiga-tiga ni semua ada 16 juta. Tapi apakah membezakan antara ketiga-tiga ni? Ada beza tak? Ada beza. So daripada JPEG, BMP dengan TIFF, sekarang kita tengok daripada segi size file dia kan. Setiap file image tu, setiap image mesti ada file kan. Dia ada besar kecil dia. So yang paling besar size dia, dengan walaupun katalah file ni ada bilangan warna 16 juta warna, JPEG pun ada 16 juta warna juga, TIFF pun ada bilangan warna 16 juta juga. Tapi size file BMP yang saya highlight ni, BMP, dia akan paling besar. Dengan bilangan warna yang sama, dia akan jadi size yang paling besar, tu BMP. So terus dia akan menjadi kepada keburukan dia. Yang tak okey pada BMP ni, dia file dia sangat besar. Lebih pada megabyte, kadang lebih pada gigabyte pun ada, besar sebab. So kalau guna untuk internet memang tak sesuai. BMP memang sangat tak sesuai guna pada internet. Kerana apa? Bila size besar, nak loading buka dalam page tu, dia akan sangat lambat sebab dia besar. Internet kita laju, tapi bila size file tu besar, mungkin okey, tak ada masalah. Tapi apa yang akan berlaku kalau internet yang pengguna tu dia tak begitu laju, nak buka file BMP, siap, dia akan tunggu bila nak habis. Silap terus berhenti terus, tak boleh buka sebab terlalu slow. Itulah keburukan BMP. Satu. Dan kebaikan JPEG pula, ni tengok kebaikan dengan benda sama. JPEG dia punya size dia kecil. Walaupun 16 juta warna, size dia kecil. Tapi apa pula nak bezakan JPEG dengan TIFF? TIFF pun sama juga, size dia kecil. Tetapi ada lagi tetapinya. Kita tengok pada dia punya resolusi, kecantikan dia tu, kualiti dia tu. JPEG ni, JPEG pun antara format image yang banyak digunakan dalam internet sebab dia file dia kecil dan gambar dia cantik. Kan? Dia size dia kecil, gambar cantik. Tapi kenapa kecil tu dia ada beza pula dengan TIFF? Kalau BMP tak boleh lah kan, BMP confirm besar.
besar tu memang tak boleh buat apa lah. TIFF dengan JPEG ni. TIFF dengan JPEG ni beza dia punya size besar kecil je. So besar kecil, kamu macam mana nak perkataan penyik kan? Atau mampat. Bahasa Inggeris dia disebut compress kalau bahasa Inggeris tu. Compress. So untuk JPEG dan TIFF ni pula, file dia boleh compress. Boleh dipenyikkan, boleh dikecilkan. Tapi bezanya, kalau JPEG kita compress teruk sangat, dia akan mengurangkan kualiti gambar dia. Kualiti image akan berkurang kalau JPEG terlalu kuat kita compress. Kalau kita kecilkan. Sedangkan TIFF pula, you compress, dia tak mengubah. Dia tak ubahkan kualiti image tu. So banyak menang pada TIFF. Sebab itulah TIFF banyak digunakan daripada pencetakan. Dan kalau file pencetakan, kalau pakai BMP, jenuh. Banyak, berapa giga file nak simpan kan untuk pencetakan kalau melibatkan file BMP. Sebab dia besar. So bila pencetakan banyak gunakan TIFF. Sebab dia dah kompres jadi kecil. So ruang simpanan atau ruang storage tu boleh banyak lagi digunakan untuk image-image yang lain. Dan dia tidak mengganggu kualiti image tu. So image tu jadi cantik, elok. Bila print, tak mudah pecah gambar tu kan, sebab dia menjaga kualiti. JPEG tidak. JPEG memang kalau sekali tengok memang cantik, tapi kalau ada ketikanya dia akan jadi problem. Sebab kalau dimampatkan terlalu kuat, kalau mampat lagi memang kuat, memang akan mengganggu kualiti tu. Dah ditulis pun di situ, kau boleh baca dari situ kan. Walau bagaimanapun, pemampatan mengurangkan kualiti image kalau JPEG. Sedangkan yang TIFF tidak ada. Dia cuma beritahu sini file image boleh dimampatkan tanpa menjejaskan kualiti. Itu the point dia. TIFF tak jejas kualiti bila mampat, JPEG pula jejaskan kualiti dan boleh mampat. Dah beza kan. Kalau size file pula, bezakan dengan BMP. BMP besar, JPEG kecil. Kalau beza itulah. Tapi kita nampak. Itu yang antara kita boleh bercerita lah tentang format file tu, format file image tu. JPEG macam mana, TIFF macam mana kan, BMP macam mana, dan juga TIFF tu macam mana. Kamu ada 3 kelas. Saya nak kamu cerita daripada saya boleh tak? Cerita daripada saya. Ikut kelas lah. Kelas ada 3. Saya perlu kata korang saja. Wakil setiap kelas. Kamu ceritakan apa yang saya telah sampai kepada kamu ni. Tentang image tu kan. Ada nak tengok resolusi. Ceritalah balik resolusi macam mana. Dimensi macam mana kan. Lepas tu kena ambil warna. Dan last sekali tu pada format tu. 4 jenis image tu. Nak kena bantang semua buat format ke macam mana, cikgu? Tak faham. Tak, sikit je. Yang image saja. Image saja. Resolusi, dimensi, big warna, 4 format file image tu. Okey, baik cikgu. Itu je. Dan perlukan wakil setiap kelas seorang. Alpha seorang, Gamma seorang, Sigma seorang. Okey, itu je kot. Thank you very much atas kehadiran kamu. Kita jumpa lagi next class pada hari Khamis. Okey, yang 3 orang dia bersedia. Alpha, Gamma, Sigma. Okey, bye.